Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Hadis yang ke-39. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharaj bid-dhaman rawahul khamsah wa dha'afahul Bukhari wa Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa sahahahu At-Tirmizi wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Jarud wa Ibnu Hibban wal Hakim wa Ibnu Al-Qattan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengeluaran itu dengan tanggungan. Riwayat Imam 5. Hadis ni hadis dhaif menurut Al-Bukhari dan Abu Dawud. Tapi menurut At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Ibnu Qattan, dia kata sahih. Ini nak ayat kedudukan ni. Berlaku khilaf. Setiap semua masalah berlaku khilaf. Termasuklah hadis. Jadi di sini kita kena berlapang dada lah, nak pakar ke tak si pakar hadis ni. Nampaknya Ibnu Hajar ni dia ambil walaupun Bukhari kata dhaif, tapi sebab dia kata sahih. Dia bezanya apa dia? Dia bezanya apabila seorang perawi itu tidak sepakat. Sebab kalau kita tengok dalam Takribu Tahzib, biodata perawi itu, kadang-kadang ulama diselisih. Misalnya nama orang ni, nama seorang orang, misalnya nama dia apa ni, kalau kita ambil Ibnul Mubarak, itu sepakat. Dia kata itu adalah perawi yang sikoh, boleh percayalah. Tapi ada di antara perawi itu, bila kita tengok tu, bila Az-Zahabi itu kata boleh pakar, boleh terima, tapi ada pula ulama kata tak boleh pakar. Atas seorang orang kampung kita lah. Ada orang kata jauh dah, ada orang kata kurang jauh. Jadi mungkin dia tahu rahsia begitu. Jadi bila perbezaan pandangan ulama-ulama hadis terhadap seorang perawi menyebabkan berlaku khilaf. Bagi Bukhari dia tak diterima. Bukanlah kata orang itu tu dhaif kerana akhlak tak molek, mungkin dia kata daya ingatan tak kuat. Kenapa tak? Dia kata daya ingatan tak kuat. Tapi bagi Tirmizi dia kata boleh terima dah. Nampak di situ. Jadi nampaknya Ibnu Hajar dalam keadaan dua ni dia terimalah hadis ni. Itu nak ayat kedudukan dah. Kemudian kita nak bincang hadis ni. Pendek saja disebut al-kharaj bid-dhaman. Hadis ini adalah termasuk dalam hadis jawami'ul kalam. Apa dia jawami'ul kalam? Jawami'ul kalam ni iaitu perkataan ringkas tetapi padat, membawa arti yang luas. Misalnya bila Nabi sebut ad-dinun nasihah, pendek. Agama itu nasihat. Tapi orang boleh syarah daripada hadis itu macam-macam orang boleh syarah. Sebuti buku orang boleh buat. Itu dia panggil jawami'ul kalam. Perkataan ringkas tapi padat. Jadi hadis ini mengandungi kalimah yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang luas dan padat. Itulah dipanggil jawami'ul kalam. Baik, latar belakang dia macam mana? Hadis ini mempunyai sebab wurudul hadis. Sebab-sebab kedatangan hadis ni, kalau Quran dipanggil asbabun nuzul, sebab-sebab turun ada Al-Quran. Tapi hadis dia panggil sebab wurudil hadis, sebab-sebab kedatangan hadis. Kenapa Rasulullah bersabda lagu tu? Tiba-tiba Rasulullah dia sebut al-kharaj bid-dhaman. Setiap pengeluaran itu kena ada tanggungnya. Maknanya setiap benda kita nak cari benda keuntungan,
tentu ada risiko. Tidak terpakai apa kala ni. Kita nak sesuatu benda, nak mendatang keuntungan tapi risiko ada. Aku sebut, gapo dia kerja tak ada risiko. Semua kalau kita nak cari benda, nak cari duit lah, nak cari harta, dia panggil kharaj. Tapi ada dhaman. Gapo dia dhaman? Risiko. Tidak? Tani sayur, risiko gapo dia? Ni hujan-hujan. Tak? Tani lanah. Tani kelapa sawit, babi. Gajah dah. Ni buat apa? Lalu ni nak tani ubi pun tak boleh. Risiko. Nego, tak usah royak ke tahu belakang, ada risiko. Tak? Kerja gapo besar kecil. Mungkin hak kurang risiko jenis makan gaji, tapi ada risiko juga. Bila kita nak satu benda, dia ada risiko. Itulah dia panggil jawami'ul kalam tu. Maknanya kehebatan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun perkataan itu pendek, ringkas tapi padat. Sebabnya begini cerita dia. Seorang lelaki menjual seorang hamba. Ini cerita zaman dulu, jenis perdagangan orang. Jual hamba. Dia bermula daripada bila berlaku peperangan, itu panjang ceritanya. Dia boleh memiliki bila ditawan, maka tawan ni itu dijadikan hamba. Cuma hamba dalam Islam tu kita tidak boleh samakan dengan hamba je. Kita tengok dia cerita-cerita orang putih tu hamba tu dia buat uduh dah. Dia buat kerja siapa tak boleh makan godang piak. Ni hamba dalam Islam dia buat sebagaimana orang gaji. Dia boleh buat kena buat kalau kita mengkhianati hamba, mencederakan hamba, pukul hamba dia. Bila diadukan kepada pihak berkuasa kena. Tak boleh makan, tak boleh, dia tak boleh buat nyayo. Sebab itulah hamba dalam Islam. Baik. Pada masa ada hamba tu boleh jual beli. Jual hamba berapa ribu ni ambil. Sama ada laki-laki dan perempuan. Baik. Cerita dia jual seorang hamba. Setelah hamba tersebut berada kepada si pembeli, dah dia beli, orang beli tu klik rumah dia lah. Duduk beberapa hari, si pembeli mendapati kecacatan pada hamba tersebut. Tak boleh buat kerja, dia buat balik tu kan. Katalah hamba tu dia buat balik tu, mesti dia nak ambil manfaat daripada hamba. Dia suruh buat kerja ke tak? Tiba-tiba, bila dia buat balik tu, kena nyakit dia kata. Tak urut. Nak suruh buat kerja. Suruh koyok nyo kau. Kalulah buat kita lah ni dah. Suruh kutip pokok apa ni buah tamar kau. Kali zaman Nabi tu dah. Tak boleh buat kerja. Dia tak sebut cacat ke apa dia. Memang tak boleh. Bila tu dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepembeli dia berasa rugilah. Bukan murah hamba ni ribu-ribu dah. Lagi kalau kita beli barang, kau beli kereta. Banyak puluh ribu, ratus ribu beli kereta tu. Tapi kena ada jaminnya. Sebab tu dia ada warranty. Warranty tu sebenarnya selagi dengan benda-benda gitu Islam boleh terima. Sebab selagi dengan Islam. Ada jaminnya. Dhaman dia panggil. Maka Nabi SAW ambil putusan dia mengembalikan budak itu kepada tuan asal. Dia menjual. Balik piti. Tak boleh ni. Dia beli berdasarkan kepada hak murayak sekian dah. Tiba-tiba bila buat balik tidak serupa dengan gambaran. Masa nak jual tu macam-macam lah. Dia kalah habis ring kalau nak jual barang kan. Pau jual kereta lah comel, minyak, ketaduk, ambo suka bawa tok gaji sesek ke apa. Beli-beli pergi cek-cek tengok, accident dah kereta ni dah. Jadi dia susuk benda-benda gitu. Jadi bila dia hantar balik, maka berkatalah lelaki itu, ni orang jual kan. Wahai Rasulullah, dia atau pembeli itu telah menggunakan ambil manfaat daripada hamba-Ku 2-3 hari dah. Macam mana? Dia guna dah. Maka Nabi jawab, lalu Nabi SAW bersabda, di sabda tadi, iaitu al-kharaj bid-dhaman, iaitu setiap pengeluaran adalah dengan jaminan. Dan buat mana? Ia bermaksud hak untuk mendapatkan hasil atau keuntungan itu adalah disebabkan oleh kewajipan menanggung kerugian. Dia nak ajar orang jual. Sebab mu jual ni mesti mu nak ambil keuntungan. Setiap benda yang mu nak ambil keuntungan ni ada risiko dia. Supaya orang jual kereta tadi lah. Dia nak untung tak?
Tapi dia kena jamin. Jaminnya itu 5 tahun dia kata. Orang tidak. Bila berlaku kerosakan dia tanggung. Tidak tanggung kan? Betul tak? Dia ada list dia. Sebab tu bila kita beli kereta tu, perjanjian tu sepatutnya dia ada perjanjian jual beli tu disebut. Kita tak baca je. Ada benda yang dia cover selama 5 tahun. Kalau penuh berik kau, tak. Bateri ke apa pun, dia tukar. Tapi kadang-kadang, yang tahun ni dia anak sain. Kena ada benda, tak ingat dia bawa kereta Proton dia tu, dia tak cover. Dia tak jamin orang tu. Penuh bagi sendiri. Sebab dalam perjanjian lagu tu. Dia baru tahu. Sebab kita kadang ada teman, kita tak tengok pun. Kita kata tak apa, dalam masa 5 tahun kalau berlaku apa-apa pun, dia akan tukar bagian, tu tak? Tapi tak, ada benda yang kalau punah, dia tak tukar. Sebab perjanjian lagu tu. Dah kita sanggup dah perjanjian. Ni maknanya, kita kadang-kadang, kita sebenarnya silap alik kita dah tu. Kita tidak perhalusi. Kita kira mudah-mudah. Tamu-tamu nak baca perjanjian pun, dia tulis ke bahasa Inggeris pun. Tak baca-baca pun, malah ke mana balik dah. Pakai percaya begitu. Pakai sayang. Masa nak beli dia hola sayang, kita berah sayang. Baca sikit abut dah. Kalau hak baca ni lawyer. Lawyer dia baca. Sebuti. Betul tak? Weekend tu nak baca 3 hari nak buat klik tu, nak buat besok tanggap dia dah. Jadi maknanya benda gitu tu ada dalam Islam. Jaminan ganti rugi. Sebab Islam ni dia tak si tengok mana-mana pihak ni ditindas dalam urusan muamalah jual beli. Dengan kata lain, setiap keuntungan yang bakal diperolehi mesti disertakan dengan jaminan ganti rugi sekiranya terdapat kecacatan dan kekurangan pada keuntungan tersebut. Kita kena tanggung risiko bila jual barang kat orang. Okay. Menurut Abu Ubaid, yang dimaksudkan dengan al-kharaj dalam konteks hadis ini adalah pekerjaan atau menapak hamba yang telah dibeli seseorang, yang kemudian orang tersebut menyuruh hamba itu bekerja untuknya dalam tempoh tertentu. Memanglah bila dia terbeli hamba, takkan dia 3 hari lah dia kata. Dia nak tengok dulu acuak kerja. Walaupun dia boleh menafak daripada hamba tadi. Jadi bila dia buat kerja tu, dia tengok. Tidak serupa yang dijanji. Kita nak beli hamba ni sebagai orang. Sebab tu kalau kita tengok orang jual hamba dia royak. Tubuhnya gagah apa macam piramli duk jual hamba tu tak? Dia tunjuk ni. Ni. Badannya tegak, badannya sihat. Hak duk jual hamba tu dia royak. Pasal apa? Orang beli hamba tu dia nak mendapat. Kalau main letih-letih kita beli hamba ni untuk jadi pekerja kita. Mungkinlah sahabat Nabi ni, seorang ni dia beli hamba ni kerana dia nak suruh, kita kata contohnya nak kutip watama ke tak? Tapi Allah jemur panas sikit tak boleh. Tak sil lah, dia atas klik lah tak? Belinya ribu-ribu. Berapa dinar jamin dulu dah. Setelah diketahui adanya kecacatan, dia tidak sebut cacat ke apa. Maknanya kehendak dia daripada dia membeli hamba tu tidak tercapai. Nampak tidak? Pada hamba tersebut yang disembunyikan oleh si penjual. Itulah kerugiannya dia. Kerana dia sembunyi. Dia susu. Sepatutnya dia kena royak habis. Kalau kita tengok dalam jual beli lo ni, banyaklah orang pisau susu tak? Ada ingat beli kereta dulu. Saya tengok kereta kami dulu body ni buruk, banyak buruk. Lo ni buat apa jadi tak buruk tak? Kita tengok dulu kan. Lo ni kedai buat body kerana accident. Kami dulu setahun sekali kena gila. Rongok sini sebabnya orang tak pandai dulu. Dia tak pandai guna besi dah. Tu kereta Datsun zaman dulu tu, Toyota Datsun Wahulu. Dalam tahun 70 mula. Ingat cakap kata-kata orang dia buat body. Jadi balik pada cerita ni, saya tu dia nak beli tu. Bila dia beli tu, tiba-tiba dia kena benda sikit, dia cocok.
Lu kena ke body buru. Lepas tu masa nak beli tu, dia tepek dengan benda. Dia bubuh apa ni? Dia berseming luar. Dia berseming, dia cak balik. Tak nampak dah. Ha. Sepatutnya body buruk tu dia kena tetah buang sebab dia jakit ke tu tak? Tak gitu kan ni? Dia kena buang tu bubuh besi lah. Ni dok. Dia pakai kokok-kokok gitu kan. Bubuh seming, cak balik. Kita tengok ni, molek dah. Ni orang panggil kecacatan, dia disembunyikan. Beli tu kak, cocok sana buruk-buruk, cocok sini buruk. Beribu-ribu pula habis buat body. Lepas kena cak semula pula. Ha, ni orang panggil nyayu bagi orang beli. Jadi bila kita tahu cerita-cerita lagu ni, sebab kita nak kiyah kepada benda ni, tak ada lah cerita kereta tu zaman Nabi, sebab tak ada zaman Nabi dah. Ha, tapi kedudukannya begitu. Dalam jual beli ni, bagi orang penjual, dia kena royak betul di mana kecacatan barang dia ni supaya padan dengan orang beli. Kat siapa dia nak royak benda uduh dah. Mana-mana duk ngepe molek, gani molek. Ha? Tapi bila kita beli, kita tahulah. Kalau barang makan ni, buah tak? Macam duk royak sama macam tu. Buah dia. Belah-belah klik di rumah. Keren. Dia royak Allah, tak ada lah. Orang kampung jauh ni mari beli ngambol. Orang tu royak, orang ni mari. Buat balik di rumah, kena tak boleh makan sahabut lah. Ni orang panggil ni, kecacatan jadi sembunyi. Maka ia mengembalikan kepada penjual tersebut dengan diambil semua wang harganya. Tak boleh potong diskaun. Sebab dia tak boleh guna barang ni. Sedangkan ia telah mendapat manfaat hamba itu untuk tempoh tertentu. Dia tengok tu, dia boleh mendapat. Baik, kalau mendapat, orang penjual pula berapa rugi? Tak rugi dia dah. Dia nak tuntut lah, dia beli tu mendapat dia berapa hari. Tapi Nabi tak beri. Atas betul hamba tu, lepas tu klik peti. Okay. Jadi kita boleh kiyah lah dengan benda-benda lain dalam jual beli kita. Namun oleh kerana setiap pengeluaran mesti ada jaminan. Sama ada jaminan keuntungan atau kerugian. Justru jika hamba tersebut mempunyai kecacatan, maka ia berhak mengembalikannya kepada penjual atas jaminan tersebut, sebagaimana penjual terpaksa menanggung kerugian juga atas jaminan tersebut. Boleh bayang tu tak? Sikitlah cerita dia. Oleh itu al-kharaj ialah setiap hasil dari sesuatu. Dia panggil kharaj sebab itulah di antara benda yang kena keluar cukai kepada sebuah kerajaan ni, dia panggil kharaj. Selain daripada zakat termasuk juga. Itu dia mungkin kalau kita bincang tu, bab zakat tidak ada lagi dipanggil kharaj. Kharaj ialah hasil pengeluaran orang tertentu yang dia boleh hasil daripada pekerjaan, manfaat maupun benda-benda seperti buah dari pohon, susu dan bulu dari kambing dan sebagainya, dan kesemuanya adalah menjadi milik dari yang menanggungnya. Dia bagi boleh jual belaka dah. Bulu boleh jual. Bulu. Cuma kita tidak nampak sangat tempat kita ni. Kalau sebelah luar ni dia pergi biri lah. Dia memang dia ambil bulu. Dia gunting bulu pula musim panas. Jadi nanti ke musim sejuk tu dia tumbuh bulu baru. Ambul dia kita tengok sekali. Allah hebat benar orang gunting bulu bir. Dia tunjuk depan kita duduk tempat tinggi macam dia buat pameran. Kita pergi melawat tempat dia di Australia. Dia perboh dia kilas seorang. Bir dia. Oh, nak mula dia perboh seorang dia ambil gunting tu. Seru dia gunting dengan mesin tu kan. Sudah sekali tu, sudah dia lepas bir tu. Bulu dia ambil tu dia apa jadi sama-sama kapek. Oh, hebat semua dia gunting bulu dia. Jadi bulu tu lah termasuk juga dia panggil kharaj. Sebab tempat kita tak ada orang pergi bir tak ambil bulu lah. Pergi bir ni buat ngekah dia. Justru jika terdapat kerugian maka ia juga yang menanggungnya, sebagaimana jika terdapat keuntungan maka dia juga akan boleh keuntungan. Jadi gini, bila ngadukan Nabi rugilah dia kata. Bahasa dia lah nego tak kena untung semua. Mu tak royak tika mutu, nak royak tika rugi. Nak royak gitu lah dia. Bila Nabi sebut, bila disebut sebab perkataan tadi dia kata al-kharaj bid-daman, ni maknanya
Setiap benda yang kita nak dapatkan benda, nak cari keuntungan ni, mesti kita akan menanggung risiko dia. Bila kita royak rugi. Apa dia sebut rugi saja, apa sebut tika untung tak royak. Untung rugi adalah benda biasa dalam benda khususnya dalam perniagaan. Contoh lain sebagaimana dalam kitab fiqh klasik. Kalau cerita-cerita zaman dulu dia ambil kalau kitab-kitab klasik ni, kitab-kitab dulu dia bawa tu, dia tak boleh bawa lah macam kereta, macam rumah tu, sebab zaman dulu lagu lain kan dah. Jadi seekor binatang dikembalikan oleh pembelinya dengan alasan cacat. Si penjual tidak boleh meminta bayaran atas penggunaan binatang tersebut kerana penggunaan binatang itu sudah menjadi hak pembeli. Ni kena hukum, ni kena tahan. Gapo dia? Contoh klasik ni. Gapo dia kalau dia beli binatang? Dia buat gala lah. Betul tak? Lepas tu dia panggil contoh ni, dia panggil contoh klasik. Klasik ni hak zaman dulu. Lah ni kalau sebut kau bawa gala budak, suka budak tak aji tengok, dia tengok traktor je dah. Walik kecil pun dia tengok orang gala dengan kobar. Dah dia. Caca cici dengan kobar tu dah. Baik. Bila dia beli lembu kubah lah. Lembu jarang buat dah. Tak gagah. Beli kubah kan. Dengan tujuan dia buat gala. Dia lah gala seminggu. Tak jadi. Tak boleh gala kubah Raymond. Atas klik. Sebab dia beli tu kerana nak buat gala. Bila dia atas klik tu, orang jual tu dia kata, Pak Raymond guna 2-3 hari tu nak bayar. Tak boleh. Dia pengguna itulah hak pembeli. Inilah hukum yang kita boleh daripada benda tadi. Baik, itu contoh klasik. Mungkin kita boleh tengok contoh lain yang lebih semasa dan relevan dengan zaman sekarang ialah jaminan ke atas barang elektrik atau kereta dan sebagainya. Kan kita beli barang elektrik, kan beli peti sejuk, berapa dia warranty 2 tahun tak? 3 tahun. Itu panggil jaminan, dhaman. Jadi bila kita ngaji gini, janganlah kita tengok benda ni satu orang panggil satu kaedah baru. Kita kata tak ada ni dalam Islam, tak ada ni, tak dijumpa dalam kitab ni. Tu menunjukkan kita ni tak ngaji sampai habis. Kita pergi faham benda-benda klasik. Benda klasik sepuluh lembu tak ada, sepuluh hamba tak ada. Benda tak ada dah. Sekarang ni kita kena tengok pada realiti semasa. Gapo dia benda orang jual beli barang elektrik, beli rumah, beli kereta. Semua tu nak kepada jaminan. Jadi warranty tu adalah benda yang selari dengan agama. Faham tak? Jika berlaku kerosakan pada barang elektrik atau kereta, maka ia hendaklah ditanggung oleh penjual atas asas jaminan tadi. Tidak betul tak? Walaupun benda ni orang putih yang perkenal, tapi boleh kita kata orang putih pun dia ngaji juga. Orang putih kan, dia kaji juga dalam buku-buku dia, kitab-kitab umat Islam ni, maka dia pun buat dalam bentuk warranty dia sebut. Kita bunyi orang putih tu kita kata tak ada dalam Islam ni. Sebab itulah orang yang ngaji agama ni dia kena ngaji juga benda lain. Sebab supaya dia ni boleh jatuhkan hukum kena dengan tepat. Betul tak? Bila orang tanya, Ustaz, lagu mana ni warranty ni, dah ada agreement ke apa? Tak aja dengar warranty tak ada dalam Islam, dia kata. Nampak tak? Sebab dia tak boleh ambil contoh hak dia ngaji tu untuk dibawa kepada nak qiyas dengan benda-benda baru. Nampak situ dah. Kaedah al-kharaj bid-dhaman dalam banyak literatur sinonim dengan kaedah al-ghunmu bil-ghurmi yang bermaksud profit atau keuntungan lahir bersama risiko atau risiko itu disertai bersama manfaat. Itu nak kaya. Ini ada dalam agama. Al-kharaj bid-dhaman maknanya di samping boleh hutang tapi risiko dia ada. Kena tanggung kerugian dia. Maksud dari al-ghunmu bil-ghurmi adalah apabila bahawa seorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Itu kita ngaji hari. Tajuk tu je hari ni. Dengan kata lain, hak mendapatkan hasil
atau keuntungan hendaklah disertai dengan kewajipan menanggung risiko. Ini orang panggil dia warranty. Bagian-bagian yang kalau kita dia tidak dengan ikat dengan cara warranty ni, hak ni payah sikit. Kalau kita kata produk orang kampung, bila dia buat, adakah kita nak minta dia tu buat hak lain? Tak apa dah, kita pergi beli bahagian dia buat. Tapi bila lepas pada tu, kita rasa hak dia buat tu, jahit baju lah kata tak. Jahit baju lah mudah tak. Bila dia jahit tu tak betul dengan hak kita suruh tukar jahit, terima ke tak? Nak tanya. Terima. Saya tak kena. Faham tak? Tangan saya kat sebelah ke? Mana habis? Tukar jahit bui. Kalau kita pergi semula. Pasal duk tanya ni, jarang duk jahit, baju duk beli belakang seluar baju. Tak masuk kedai jahit. Lagu mana? Dia kata kita tengok tu ada cacat. Dia ganti balik. Itu memang dia kena ngaji tukar jahit tu. Memang risiko dia. Dia kata rugilah kita kena jahit 2 kali, kena cari kain lain. Itulah. Pasal dia dah. Nabi kata, setiap benda yang kita nak dapatkan kharaj ni, dia kena ada dhaman. Kan? Mungkin ada contoh dia. Menurut Umar Abdullah Al-Kamil, makna yang tersirat dari kaedah ini adalah bahawa barang siapa yang memperoleh keuntungan dari sesuatu yang dimanfaatkannya, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian atau ghurmu serta jaminan yang bakal berlaku. Ia menepati salah satu syarat jual beli, iaitu barang yang hendak dijual mesti barang yang boleh mendatangkan manfaat dan bernilai. Kenapa? Orang beli tu, orang yang ambil benda dengan upah kita tu, dia nak manfaat. Tiba-tiba beli upah barang tak jadi teruk saja. Dia tak ada kaedah lah sepatutnya. Kesimpulannya bahawa penjual bertanggungjawab atas barang yang dijual walaupun akad sudah selesai. Habis itu. Jika ada keaiban, kerosakan atau kecacatan ke atas barang itu, maka penjual bertanggungjawab ke atasnya. Ada kalanya penjual memberi tempoh jaminan ke atas barang yang dijual, sama ada jaminan dari pengilang atau penjual. Macam itulah dia ada jaminan, dia sebut warranty kita sini. Setahun, 2 tahun dah. Ia menepati kaedah syarak yang dituntut oleh Islam. Kos tanggungan atau jaminan itu merupakan sebahagian daripada kos keseluruhan harga barangan. Dia jual tu kan, dia ambil kira tu. Misalnya dia jual peti sejuk TV ke, berapa tahun peti sejuk? 2 tahun dah. Dia beri 2 tahun. Pak kalau berlaku kerosakan, punuh ke terbakar fuse ke gapo dalam, punuh kompresor dia gapo dalam kan. Kalau ganti pun dia kira padan dah. Sebabnya besok masa dia jual tu, dia ambil kira dah benda tu. Betul tak? Walaupun dia tidak semua, dia kira dalam 10 orang, kalau ada punuh seorang, kita GBK seorang ni boleh hutung hak lain lagi. Betul tak? Dia ambil kira dah. Dia kata sebahagian daripada kos barang itu sendiri dah dijual kita tu. Habis itu. Boleh faham tu tak? Ada nak tanya ke mungkin? Jadi kesimpulannya, apa yang kita kena tahunya, warranty jaminan itu benda ada dalam Islam. Dan penjual bila nak jual barang, sebarang benda kecacatan dia kena tanggung. Kalau barang tak jadi, kena beki seperti tukar jahit tadi. Lainlah pula kalau kita tu royak lagu lain, dia jahit sebagaimana kita royak, kita kata nak beki pula, tu tak boleh. Bukan kecacatan dia panggil tu. Betul tak? Dia tanya molek-molek dah. Padan setahun ni, sikat setahun ni. Boleh dah setahun ni. Boleh tak apa. Bila jahit tu kita kata mikir Allah. Apa sikat dah kalau boleh labuh sikit. Tu bukan salah tu ke jahit, salah kita. Hak salah tu ke jahit ni lagu mana? Bila kita dia catiknya, labuhnya kita kata 40, tiba-tiba bila sudah dia ukur, silap. Tak jadi 40, jadi 38. Tu silap, tu ke jahit lah. Apa yang kena buat tu? Tu ke jahit, kena jahit hak lain. Kita nak terima
barang sebagaimana kita berjanji. Kalau kita tahu hak gitu tu, inilah yang apa sebut, kita kena ngaji sikit sebanyak dalam muamalah ni. Sebab agama kita bukan nak ngaji bab puasa, bab sembahyang ni, pasal benda gini ialah benda muamalah. Nama muamalah ni maknanya hubungan kita dengan sesama kita. Jual beli gada apa semua ni kita tahu hak kita. Hak pembeli lagu tu. Bukannya dari segi undang-undang masuk dengan lawyer tak ni. Ni orang panggil undang-undang Islam. Hukum dia lagu tu. Jadi bila kita tahu batas cara kita ngaji ni, benda ni boleh kita amal lah dalam kehidupan kita. Baik, dan sekali lagi dah. Buku apa minta tak apa. Lambat lewat sikit dah. Ada 7 minit. Wan Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaran yashtari bihi udhiyatan aw syatan fashtara syataini faba'a ihdahuma bidinar fa'atahu bisyatin wa dinar fada'a lahu bil barakah fi bai'ihi fakana law ishtara turaban la rabiha fihi rawahu al-khamsah illa an-Nasa'i wa qad akhrajahu al-Bukhari fi dhimn hadis wa lam yashuk lafzahu. Dari Urwah al-Bariqi radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberinya 1 dinar untuk dibelikan seekor haiwan korban atau kambing. Baik. Kita boleh nilai sendirilah dinar-dinar ni besar rupanya ni. Boleh beli seekor kambing dinar. Lah ni cuba kira 5 dinar kena 1,500. Maknanya dinar tu 1,000 lebih, betul tak? Kita tanya baru ni dinar nak tahu. 5 dinar 1,500. Maknanya 1 dinar tu 1,000 lebih dah. Ya Allah sungguh. Dinar. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dia bui ke Urwah. Dia kata, "Hai Urwah, mugi beli seekor kambing. Aku nak gerbang." Ia membeli dengan wang tersebut 2 ekor. Dia pandai. Dia kita awak. Dinar tu boleh beli 2 ekor kambing. Dan menjual salah satunya dengan harga 1 dinar. Boleh kelik biti. Dia beli dinar, boleh 2 ekor kambing. Lepas tu dia jual seekor. Dah Nabi nak seekor. Dia pergi ke Nabi. Dia datang kepada dia dengan seekor kambing 1 dinar. Dia sapa kat Nabi. Rasulullah, ambil kambing suruh beli sana ni. Ambil pula 1 dinar. Jadi Nabi tanya, "Pah buat ke mana? Tak apa, jadi 10 boleh pergi dah." Faham kau tak nampak apa? Nabi wisa dinar. Suruh pergi beli kambing. Dia pergi tu, dia boleh beli 2 ekor dengan 1 dinar. Lepas dia beli 2 ekor tu, sebelum nak buat klik ke Nabi, dia tidak heret 2 ekor tu. Dia jual ada 2 ekor. Bila dia jual seekor, dia jual pula dengan 1 dinar seekor. Dia nego dia, bijak dia nego dia. Jadi bila dia klik ke Nabi, buat klik kambing, heret kambing, buat pergi ke Nabi tu, Nabi pun ambil lah kambing. Bila-bila ambil kambing, dia holok pula 1 dinar. Jadi tak habis sambut. Kita nak tahu lagu mana dari segi hukum. Bila nak tahu hukum, tengok Nabi buat belah mana. Apa yang bila dia buat gitu, Nabi marah kau tak? Beliau mendoakan agar jual belinya diberkati Allah, sehingga kalaupun ia menjadi pembeli debu, ia akan memperoleh keuntungan. Jadi Nabi tak marah lagu sana. Betul tak? Nabi tak kata, "Aku 1 dinar suruh beli seekor kambing, apa punya beli 2 ekor." Apa tak? Dia tu perintah Nabi, ambil peti 1 dinar, mungkin cari, aku nak seekor. Nabi tidak nak duit dah, Nabi nak kambing. Tapi bila dia buat klik kambing, jadi seolah boleh beri kambing tu. Baik. Ini hadis riwayat Imam 5 kecuali An-Nasa'i. Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dalam salah satu riwayatnya, namun lafaznya tidak seperti itu. Kita baca bersama dengan hadis 41. Wa awrada at-Tirmizi lahu syahidan min hadis Hakim ibn Hizam. At-Tirmizi juga mengeluarkan satu saksi dari hadis Hakim ibn Hizam. Berapa pula?
Awak nak berhenti Lawan gagal ni. Hadis ini mengisahkan tentang seorang sahabat bernama Urwah. Ni cerita balik dah. Al-Bariqi yang pernah diberi Nabi SAW satu dinar untuk beli binatang korban ataupun seekor kambing. Dalam hal ini Nabi SAW telah mewakilkan beliau untuk membeli binatang korban. Dengan kepintarannya, dibijak dia, Urwah telah dapat membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar. Kemudian beliau menjual salah seekor daripadanya dengan harga 1 dinar juga. Kerana tujuan asalnya adalah untuk mendapat seekor kambing. Sebab Nabi nak seekor dah. Bukannya 2 ekor. Sebagaimana ia diperintahkan oleh Nabi SAW. Lalu dia pulang bertemu dengan Nabi SAW dengan membawa seekor kambing dan wang 1 dinar. Saya dah sebut cerita tadi dah. Nabi SAW tidak menyalahkan Urwah. Ini kita nak tahu hukum ni. Setiap hukum ni dia panggil hadis takrir. Bukan Nabi buat, bukan Nabi sabda, tapi Urwah yang buat, Nabi menyatakan betul ataupun salah buatan dia. Jadi nampaknya dalam hadis ni Nabi memperakukan bahawa tindakan Urwah itu betul. Ini dia panggil hadis takriri. Malah mendoakan keberkatan untuknya yang menunjukkan bahawa baginda bersetuju dengan tindakan Urwah. Bila Nabi setuju, dia jadi hukum. Ini kita nak bincang hukum ni. Hadis ini mengindikasikan, menunjukkan, indikator. Bahasa moden sikit. Beberapa perkara berkaitan jual beli. Antaranya ialah harus dan sah jual beli dipanggil fuduli. Iaitu jual beli sesuatu yang bukan miliknya atau melampaui daripada kuasa yang diberi. Boleh. Kita boleh jual bukan milik kita asalkan ada keizin ni. Nampak situ. So, hadis ini menunjukkan bahawa harus menjual sesuatu barang yang bukan miliknya atau melampaui kuasa yang diberi. Boleh. Syarat lagu mana. Tetapi jual beli tersebut dikira sah setelah mendapat keizinan tuannya. Dan Nabi izin dah. Dia nak teh lah tu. Kalau lah sekiranya Nabi kata tak boleh lagu tu aku tak izin, dia tak klik. dia anggarkan, dia kata takkan Nabi marah lagu ni. Dia cuba ijtihad cara dia ni. Faham tak? Jadi dia kena sah dengan Nabi, betul ke cara aku ni? Dalam hal ini jual beli tersebut dinamakan akad mauquf atau jual beli yang tergantung sehingga mendapat kebenaran dan dari pemiliknya. Dia boleh dia panggil. Kebenaran mauquf. Mana bergantung. Mauquf di sini makna bergantung kepada keizinan lepas pada tu. Lepas tu dia jual lagu mana tu? Sebab dia kira tuan izin. Sebab dia kira benda tu orang panggil dia diam. Dia yang tanda setuju. Macam dia tak kena taklid Hak mananya? Tak tahulah cerita, tak apa. Nabi jujuk lah panggil orang tu gapo lah. Maknanya Nabi kena pergi royak. Beli kambing hak Urwah jual kamu tu tidak sah sebab aku tak izin. Tu ada. Jadi Urwah ni dia memberanikan diri. Dia nak tengok. Jadi ulama mengambil kesimpulan bahawa dia panggil ada satu akad mauquf. Tuan tak izin tapi kita jual dulu. Izin ambil ke dia. Boleh lagu tu. Ni hukum baru terima kita. Kita boleh tahu hukum baru dia panggil akad mauquf. Kalau hak izin tu orang tak payah bincang tu, hak tu akad biasa tu. Ni panggil akad mauquf, maknanya mendahului. Menjual satu benda tergantung kepada kebenaran pemiliknya kemudian. Kalau orang tinggal barang boleh tolong jual barang dia. Kau tu yang klik ni. Mana kereta hak tinggal kau jual. Sebab apa? Akad mauquf. Tak izin. Kena atas klik. Jadi Urwah ni dia cuba memberanikan diri lah. Jika tidak maka jual beli dikira batal dan penjual terpaksa memulangkan kembali barang yang dijual. Tapi Nabi tak buat gitu. Maknanya betul lah. Ia merupakan pendapat jumhur ulama. Ia juga menunjukkan harus menggunakan wakalah
atau mewakilkan seorang untuk melakukan urusan jual beli binatang korban sebagaimana harus mewakili seorang dalam urusan penyembelihan korban. Jadi inilah istilah dipanggil wakalah. Ni, ingat wakalah ni boleh. Kita nak ngekoh, nak gerbang, yang orang duduk wakil, dengan telefon ke apalah. Betul tak? Tolong beli, duduk Kuala Lumpur, anak duduk Kuala Lumpur. Dia telefon ayah, tolong beli, kita nak buat ngekoh. Kambing. Tak apalah. Wakil kaya dah, tu lagi jual beli, tu sembelih. Tu berapa, tu bawah lah kita tak klik-klik. Jadi ke tak? Boleh. Kerana gapo hukum dia? Wakalah. Awak dah sama lagu tidak? Orang tidak buat dah lagu tu. Dia buat dah lagu tu. Tak ada masalah lah. Masuk isu dah. Hadis ini juga menunjukkan harus menjual binatang yang dibeli khusus untuk korban sekalipun telah dia niatkan untuk jadi korban. Tengok. Sebab apa? Niat korban saja tapi tak putus lagi tu. Ni kita balik juga orang kata, siapa kata bila heret lembu. Ni buat gapo tu lembu nak cadang ni buat korban tu. Tak boleh makan tu. Tak. Cuba tengok dalam hadis. Tanda dah nak buat korban tapi dia tak putus lagi ya. Cuba Nabi setakat aku pergi cari kat lembu kambing seekor aku nak buat korban. Sepatutnya tak boleh jual dah tu. Tapi pergi jual juga. Sebab apa? Sebab benda tak putus lagi. Dalam rancangan nak korban. Kayak geger bang ni, kayak siapa Dr. Basit paksa kena royak semula. Jenis hak tulbah tu, hak tok lebah ni. Bahasa duk buayak, dia kata bila heret lembu buat gapo pak dah heret lembu tu buat gerban, maka pak dah tak boleh makan dari dah. Tidak gitu lagi dia. Jadi nazar macam itu ikut mana dia. Sedangkan Nabi ni dia suruh Urwah saat ni acim pergi cari kambing akan buat gerban. Sepatutnya bila buat gerban tak boleh jual dah, apa boleh jual juga. Ini kerana Nabi SAW menyuruh Urwah membeli binatang korban dan beliau telah membelinya sebagaimana ini perintah. Tetapi beliau membelinya 2 ekor lalu dijualnya seekor. Menunjukkan harus menjual binatang yang dibeli untuk tujuan korban pada asalnya. Ni, ulama telah menghukumkan bahawa harus menjual binatang yang dibeli untuk tujuan korban pada asalnya. Bapa yang beli lembu tu nak buat gerban cedar ke tak? Tak putus lagi. Cedar nak buat gerban. Lama-lama tak jadi nak gerban, nak jual lembu ni. Apa tak boleh ya? Ini kerana Nabi SAW tidak menyalahkan tindakan Urwah yang menjual salah satu binatang korban tersebut. Namun terdapat pandangan sebahagian ulama yang berpandangan tidak harus menjual binatang yang diniatkan untuk korban kerana ia melibatkan hak Allah. Ada juga tu. Ada pun jadi maknanya di sini berlaku khilaf ulama. Ada pun tindakan Urwah membeli kambing untuk dijadikan korban semata-mata tidak cukup untuk dijadikan bukti bahawa ia adalah binatang korban melainkan setelah diniatkan oleh pemiliknya. Mana kena beli tu buat klik dulu. Bila Rasulullah ambil, aku niat lah. Lembu ni untuk korban. Hak tadi, hak duit heret tadi tu, dia tidak nak korban sendiri, dia nak jual kat orang ke mana? Dah. Dia kata tak boleh makan tu. Selain itu hadis ini juga menunjukkan kejujuran dan sikap amanah Urwah. Ini kita tengok daripada segi sudut lain pula. Urwah ni jujur. Walaupun beliau telah memenuhi kehendak Nabi SAW dengan membawa seekor kambing, tetapi beliau tetap memberi 1 dinar hasil jualan kambing. Kalau duduk kat orang lain lah dah. Nego dah tu, buh dia poket kita, kau ke mana balik? Kalau dia jual seekor lagi jual 500 pun ambil dah. Bahaya cerita tu tak? Tapi betulnya dia ni. Bila Nabi suruh gitu lu beli, bawa 1 dinar, Nabi ni moga dia tengok pasaran semasa 1 dinar padalah seekor dah. Nyo kecek guano orang tu jual 2 ekor ke dia. Dan Nabi buat klik pun nak sabar dengan 1 dinar tu. Dia pergi jual seekor lagi boleh petik 1 dinar. Kalau kita duduk kat orang lain lah, tidak duduk kat orang lain, duduk kita dah. Apa nak royak orang lain, duduk kita ke mana baik dah. Dalam poket tu kan. Rasulullah ni ada kambing. Rasulullah tak ada kata apa dah. Beres. Kalau orang tanya apa boleh tu nego aku dia kata. Aku nego. Kalau kira pun tidak ada berapa kenak lagu tu dah. Nego. Tapi nak royak jujur dia. Sebab tu Nabi berdoa ke dia.
berkat pada dia. Pasal jujur dia. Mengenai keuntungannya dia peroleh oleh Urwah, iaitu keuntungan sekali ganda di mana beliau membeli 2 ekor kambing dengan harga 1 dinar tetapi menjualnya kembali seekor dengan 1 dinar. Persoalannya, adakah harus mengambil keuntungan berlipat kali ganda? Nak bicara kot lah ni. Panjang sikit hon ini, kita tahu semula lah. Pasal dia ada kata sebut dah 2 minggu lepas ni, keuntungan yang melampau. Ni kita nak bincang dari segi sudut lain. Urwah ni mengambil keuntungan yang melampau 2 kali ganda. Boleh kalau dalam Islam? Di sinilah berlaku khilaf ulama. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kita, tidak lebih daripada, ingat tak baru ni, 1/3. Lepas tu kita duk jual berlipat kali ganda tu lagu mana? Tak pakai mazhab Syafi'i tu. Betul tak? Kayak orang nego kadang-kadang kan. Modal 1,000, dia jual boleh 2,000 lah. Orang panggil berapa? 100% boleh tak? Imam Syafi'i dia wiskat 33.3%. Tu. Tapi tidak mutamak, tidak disetujui oleh ulama-ulama lain. Dalam bab ni orang tak pakai mazhab Syafi'i. Ni bunyi orang kita tak si sangat mazhab lain dah. Tak ada orang tu kutip cara dia mulut jual untung 20 kali ganda apa ni. Lebih pada 50% dah. Bagi Imam Syafi'i dia tak lebih pada 1/3, mana 33.3%. Maknanya kalau modal 1,000 kena jual barang itu sekat 1,000 berapa? 1,300. Betul tak? 1,300. Betul ya? 1,330. Dekat Belanda orang beli barang 1,000 ke jual 1,800. Belanda dah. Padahal mau pakai mazhab mana tu? Mazhab lain. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh. Betul tak? Itu nak bayar. Ini kita bicara minggu depan. Ada nak tanya ni? Ni kita ngaji ni biar faham lah, sebab kita nak guna untuk amalan seharian ke apa. Sebab ingat molek lah, salah jual beli tak sah barang ni kan. Dia jadi benda bukan kata sepuluh tak sah semaya, serupa juga. Dia jadi benda haram. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada harta haram, maka api neraka lah yang layak baginya. Masuk neraka. Kisnya jual beli tak betul semua sekali ni tak. Cuba jadi kita kena beki fikiran kita ni, mustahak dalam kehidupan kita ni kena reti bahagian jual beli, hutang-hutang, bunjuk-bunjuk. Sebabnya bila tersilap makan benda haram ni kan, jawab dia masuk neraka juga sebab Nabi royak sana. Dan doa tidak diterima. Doa tak terima. Fa anna yustajabulah. Nabi sebut dalam hadis kursi tu. Dia mari dia kata wa ta'amuhu haram wal malbasu haram wa ghudhiya fil haram. Pakaian dia pakai bagi daripada benda haram. Makan ni dia makan pun makan ni haram, dan suapan masa muk dia bui suap masa jak kecil lagi duk makan benda haram. Bila dia berdoa, Nabi kata fa anna yustajab. Ni hadis kursi Tuhan kata. Tuhan berfirman. Dia kata lagu mana aku nak terima doa hamba aku kalulah dia tu duk makan benda haram. Nampak tak? Fa anna yustajabulah. Lagu mana aku nak terima doa dia. Jadi sebab itulah biar kita berasa mustahak. Jangan kata kita nak ngaji bab sembahyang, nak bertutih, nak bertugas apa dah. Pasalnya itu dia. Risiko dia juga. Masuk neraka, doa tak terima. Kalulah harta kira bicara ni tak betul. Kata dah.